Assalamualaikum, selamat datang ke channel Ilham Nurna, Didik Minda, Didik Jiwa, Didik Bangsa. Hari ini cikgu akan mengajar tajuk Pendidikan Islam tahun 2, bab Aqidah, sifat-sifat wajib bagi Allah. Standard kandungan 2.1 Mengimani sifat-sifat Allah, mengaplikasikan dalam kehidupan. Standard pembelajaran 2.1.1 Menyenaraikan sifat-sifat Allah. 2.1.2 Menyatakan maksud sifat-sifat Allah. Baiklah, murid-murid pernah dengar tak sifat-sifat Allah? Bagus. Baiklah, saya akan menyebut sifat-sifat bagi Allah yang wajib kita tahu. Sifat wajib bagi Allah ada 20. Manakala hukum mempercayainya adalah wajib. Sifat wajib bagi Allah yang pertama ialah wujud. Wujud. Waw, jim, waw, dal. Wujud. Wujud bermaksud ada. Allah Maha ada. Adanya dunia ini menunjukkan bukti kewujudan Allah. Sifat-sifat wajib bagi Allah yang kedua ialah qidam. Qidam. Qaf, dal, mim. Qidam. Qidam bermaksud sedia ada. Allah Maha sedia ada. Sedia ada Allah ini tidaklah disediakan oleh orang lain, oleh makhluk lain, kerana Allah sememangnya sudah ada di dunia ini. Sifat wajib bagi Allah yang ketiga ialah baqa'. Baqa'. Ba, qaf, alif, hamzah. Baqa'. Baqa' bermaksud kekal. Allah Maha kekal. Allah akan kekal dan tidak akan musnah sampai bila-bila. Allah akan kekal selamanya. Allah tidak seperti makhluk-makhluk lain yang akan mati dan musnah apabila tiba masanya. Itulah dia sifat bagi Allah yang ketiga, iaitu baqa'. Sifat wajib bagi Allah yang keempat ialah mukhalafatuhu lil hawadis. Mukhalafatuhu lil hawadis. Mim kha alif lam fataha. Lam lam ha waw alif dal sa. Mukhalafatuhu lil hawadis. Maksudnya bersalahan dengan yang baharu. Allah bersalahan dengan yang baru. Maksud bersalahan dengan yang baru ialah menunjukkan perbezaan Allah dengan makhluk yang diciptakan olehnya sendiri. Allah tidak sama seperti makhluk-makhluk lain. Bahkan Allah juga tidak akan sama dengan makhluk yang diciptakan olehnya. Sifat wajib bagi Allah yang kelima ialah qiyamuhu binafsihi. Qiyamuhu binafsihi. Qaf ya alif mim ha ba nun fa sin ha. Qiyamuhu binafsihi. Maksudnya ialah berdiri dengan sendirinya. Allah Maha berdiri dengan sendirinya. Allah berdiri dengan sendirinya tanpa bantuan dan sokongan makhluk yang lain. Allah berdiri untuk mentadbir alam ini dan makhluk ciptaannya. Sifat wajib bagi Allah yang keenam ialah wahdaniyah. Wahdaniyah. Waw ha dal alif nun ya ta. Wahdaniyah. Maksudnya ialah esa ataupun tunggal. Allah Maha Esa
ataupun Allah Maha Tunggal. Esa dan tunggal membawa maksud Allah Maha Satu. Keesaan Allah tidak boleh disangkal lagi. Kita wajib mempercayai keesaan Allah dan dilarang sama sekali untuk menyekutukan keesaan Allah. Sifat wajib bagi Allah yang ketujuh ialah kudrah. Kudrah. Qaf, dal, ra, ta. Kudrah. Kudrah bermaksud berkuasa. Allah Maha berkuasa. Kekuasaan Allah tidaklah dapat ditandingi oleh makhluk lain. Allah sangat hebat. Kekuasaan Allah mengatasi segala-gala makhluk di dunia ini. Sifat wajib bagi Allah yang ke-8 ialah iradah. Iradah. Alif, ra, dal, ta. Iradah. Iradah bermaksud berkehendak. Allah Maha berkehendak. Apabila Allah berkehendakkan sesuatu, sesuatu itu pasti berlaku, tidak cepat mahupun lewat walaupun sesaat. Sifat wajib bagi Allah yang ke-9 ialah ilmu. Ilmu. Ain, lam, mim. Ilmu. Ilmu bermaksud mengetahui. Allah mengetahui. Allah mengetahui apa yang akan berlaku pada masa akan datang ataupun yang berlaku pada masa ini. Sifat wajib bagi Allah yang ke-10 ialah hayat. Hayat. Ha, ya, alif, ta. Hayat. Hayat bermaksud hidup. Allah Maha hidup. Allah akan kekal hidup sampai bila-bila. Allah tidak mati dan Allah tidak akan musnah seperti makhluknya. Allah akan hidup sehingga hari kiamat. Sifat wajib bagi Allah yang ke-11 ialah sama'. Sama'. Sin, mim, ain. Sama'. Sama' bermaksud mendengar. Allah Maha mendengar. Pendengaran Allah tidak terbatas. Allah boleh mendengar bisikan hati manusia. Malah Allah juga boleh mendengar makhluk-makhluk lain berbicara. Sifat wajib bagi Allah yang ke-12 ialah basar. Basar. Ba, sad, ra. Basar. Maksud basar ialah melihat. Allah Maha melihat. Penglihatan Allah tidak terbatas. Allah tidak buta. Allah boleh melihat seluruh makhluknya yang ada di dunia ini. Begitulah hebatnya Allah untuk melihat makhluk-makhluknya menjalankan kehidupan dan menguruskan diri mereka. Sifat wajib bagi Allah yang ke-13 ialah kalam. Kalam. Kaf, lam, alif, mim. Kalam. Kalam bermaksud berkata-kata. Allah Maha berkata-kata. Di manakah murid-murid dapat melihat dan mengetahui kalam Allah? Ya, sudah semestinya lah murid-murid dapat melihat dan mengetahui kalam Allah terdapat di dalam Al-Quran, kerana Al-Quran itu adalah kalamullah. Al-Quran merupakan kalamullah yang boleh dijadikan panduan bagi umat manusia untuk terus beramal sebagai hamba Allah yang patuh pada perintahnya.
Sifat wajib bagi Allah yang ke-14 ialah kaunuhu qadiran. Kaunuhu qadiran. Kaf, waw, nun, ha, qaf, alif, dal, ra, alif. Kaunuhu qadiran. Maksudnya, keadaan Allah yang berkuasa. Kaunuhu qadiran artinya zat Allah yang berkuasa dan menguasai tiap-tiap sesuatu. Zat Allah berkuasa tanpa perlu atau mengharapkan sebarang bantuan atau perkakas lain. Zat Allah tidak perlu kuasa untuk berkuasa. Sifat wajib bagi Allah yang ke-15 ialah kaunuhu muridan. Kaunuhu muridan. Kaf, waw, nun, ha, mim, ra, ya, dal, alif. Kaunuhu muridan. Maksudnya, keadaan Allah yang berkehendak. Kaunuhu qadiran bererti zat Allah yang mengkehendaki dan menentukan setiap sesuatu. Setiap yang dikehendaki dan yang tidak dikehendaki akan dikuasakan oleh zat Allah. Sifat wajib bagi Allah yang ke-16 ialah kaunuhu aliman. Kaunuhu aliman. Kaf, waw, nun, ha, ain, lam, ya, mim, alif. Kaunuhu aliman. Maksudnya, keadaan Allah yang mengetahui. Kaunuhu aliman artinya zat Allah yang mengetahui tiap-tiap sesuatu yang ada di dalam alam ini tanpa ada yang terselindung dari pengetahuannya. Zat Allah mengetahui tanpa perlu kepada ilmu atau perlu diajar dan belajar. Sifat wajib bagi Allah yang ke-17, kaunuhu hayyan. Kaunuhu hayyan. Kaf, waw, nun, ha, ha, ya, alif. Kaunuhu hayyan. Maksudnya, keadaan Allah yang hidup. Kaunuhu hayyan artinya zat Allah hidup tanpa perlu kepada sesuatu yang membantunya hidup, seperti makan, minum atau udara. Zat Allah hidup tanpa perlu kepada tubuh, roh dan nyawa. Zat Allah hidup berterusan tanpa ditimpa kemusnahan. Sifat wajib bagi Allah ke-18 ialah kaunuhu sami'an. Kaunuhu sami'an. Kaf, waw, nun, ha, sin, mim, ya, ain, alif. Kaunuhu sami'an. Maksudnya, keadaan Allah yang mendengar. Kaunuhu sami'an artinya zat Allah mendengar tanpa perlu kepada alat perantaraan seperti panca indera telinga. Pendengaran Allah meliputi segala yang bersuara dan yang tidak bersuara, iaitu di dalam hati. Zat Allah mendengar sentiasa tanpa ada yang tercicir dari pendengarannya. Sifat wajib bagi Allah yang ke-19, kaunuhu basiran. Kaunuhu basiran. Kaf, waw, nun, ha, ba, sad, ya, ra, alif. Kaunuhu basiran. Maksudnya, keadaan Allah yang melihat. Kaunuhu basiran artinya zat Allah melihat tanpa perlu kepada alat perantaraan seperti panca indera mata. Zat Allah melihat segala yang nyata mahupun yang ghaib. Zat Allah sentiasa melihat akan makhluknya tanpa ada yang terselindung dari penglihatannya. Sifat wajib bagi Allah yang terakhir iaitu yang ke-20 ialah kaunuhu mutakalliman. Kaunuhu mutakalliman. Kaf, waw, nun, ha,
mim ta, kaf, lam mim alif. Kaunuhu mutakalliman. Maksudnya, keadaan Allah yang berkata-kata. Kaunuhu mutakalliman ertinya zat Allah berkata-kata tanpa perlu kepada huruf, suara, bahasa atau isyarat. Zat Allah berkata-kata berterusan tanpa henti. Baiklah, tadi kita dah belajar kan? Sifat-sifat wajib bagi Allah. Jom kita nasyid bersama. Allah wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah qudrah iradah ilmu hayat sama' basar kalamun qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Baiklah murid-murid, setelah kita mendendangkan nasyid tadi, mari kita mempelajari bukti keimanan terhadap sifat-sifat Allah. Yang pertama, saya tidak merosakkan harta benda awam kerana saya meyakini bahawa Allah bersifat maha berkuasa. Yang kedua, saya sentiasa redha dengan setiap ketentuan Allah kerana saya meyakini Allah bersifat berkehendak. Yang ketiga, saya tidak menipu ibu dan bapa kerana saya meyakini Allah bersifat maha mengetahui. Yang ketiga, saya tidak menipu ibu dan bapa kerana saya meyakini Allah bersifat maha mengetahui. Dan yang keempat, saya tidak akan melakukan kejahatan walaupun ketika sendirian kerana saya meyakini bahawa Allah bersifat maha melihat. Baiklah murid-murid, dengan ini berakhirlah pelajaran kita hari ini dalam mengenal sifat-sifat wajib bagi Allah. Cikgu harap murid-murid lebih faham dan akan mengingati sifat-sifat wajib bagi Allah ini sampai bila-bila. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.